bahasa alam semesta? Apalah gunanya bahasa jika bahasa itu tidak dapat menghubungkan manusia? Lingua franca. Suatu ketika dahulu, bahasa kita pernah digelar sebegitu. Ayuh, kita junjung bahasa yang disanjung. Ayuh, kita buktikan lidah yang kelu mampu menusuk kalbu. Assalamualaikum. Dalam video ini, kami akan membentangkan dilema bahasa Melayu dalam era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Balkis binti Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kami iaitu dilema bahasa Melayu dalam era globalisasi. Antara tajuk saya ialah pengenalan dan sejarah bahasa Melayu. Era cyber yang bermula di Amerika Syarikat pada awal ke-21 telah melahirkan budaya cyber yang begitu berbeza dan berpengaruh di serata dunia sehingga kini berkembang dengan jayanya. Antara cabaran yang dihadapi merupakan perubahan arus perdana dunia cyber iaitu teknologi maklumat turut dikenali sebagai information technology. Teknologi maklumat telah menghasilkan pelbagai kemudahan namun terdapat kekurangan dan cabaran yang harus dihadapi. Antaranya, dianggarkan 80% jaringan teknologi maklumat yang kini dalam bahasa Inggeris, namun diramalkan juga peratusan ini boleh menurun kerana jaringan ini mungkin wujud dalam bahasa lain, antaranya bahasa Arab, Cina dan sebagainya. Sebagai generasi yang akan datang, apakah usaha dan langkah-langkah kita? Seterusnya, definisi bahasa. Terdapat dua maksud bahasa di sini. Pertama adalah bahasa adalah sistem suara yang digunakan pakai sebagai alat perhubungan dalam kalangan manusia atau seseorang individu yang lain kepada individu lain sebagai penghantar. Dan yang kedua, bahasa diasingkan berdasarkan fungsi, contohnya sebagai alat berkomunikasi dan kalimah-kalimah digunakan masyarakat untuk berhubung. Terdapat tiga fungsi bahasa. Pertama adalah alat berkomunikasi, alat berfikir dan alat berakam. Seterusnya adalah sejarah perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Melalui catatan Cina yang menyatakan sebuah kerajaan Melayu telah mempersembahkan kepada Maharaja Cina hasil bumi pada sekitar tahun 644 sehingga 645 Masihi. Seorang ahli para pengkaji prasejarah iaitu R.H. mengatakan bahawa bahasa Melayu berasal daripada Asia Tengah atau Nusantara. Dan seterusnya, asal-usul bahasa Melayu di Kapak Tua iaitu Beliung Batu dibawa oleh masyarakat dari Asia Tenggara bersama bahasanya sekali di sekitar hulu sungai Brahmaputra. Seterusnya adalah perkembangan sejarah bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu Purba iaitu bahasa Melayu sebelum sejarah. Yang kedua, bahasa Melayu kuno telah bermula pada awal sejarah itu 2 Masihi. Dan yang ketiga, zaman Melayu klasik pada awal ke-14 berakhir pada abad ke-18 Masihi. Ketika itu bahasa Melayu dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam seperti perkataan Arab dan Farsi. Yang keempat, pada abad ke-19 zaman peralihan. Ketika itu bahasa terpengaruh dengan unsur-unsur barat mula menjejaki ke dalam bahasa Melayu dari segi kata, bentuk penulisan dan peralatan. Yang terakhir adalah pada abad ke-21 iaitu pada masa sekarang, pada hari ini bahasa Melayu moden. Pengaruh dari banyak daripada barat telah menguasai bahasa kita dan pemikiran malah falsafah dan teknologi. Assalamualaikum, nama saya Amisa Tania binti Nur Azwan. Saya akan mengkongsikan tentang isu-isu yang berkaitan bahasa Melayu yang hangat dipegang-tegang. Di Malaysia, dengan pelbagai isu tersebut, antaranya isu yang berkaitan bahasa Melayu telah membuka mata masyarakat dengan menimbulkan keinginan untuk mempertahan dan mengekalkan keaslian bahasa Melayu bagi menandakan kepribadian negara Malaysia dan juga ingin meyakinkan masyarakat untuk bangga menggunakannya. Dalam golongan remaja, isu pertama adalah perubahan cara komunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu kurang sopan. Isu ini melibatkan sikap mencarut, guna perkataan kotor dan ayat-ayat maki hamus seperti sial, babi, bodoh dan sebagainya dengan dijadikan sebagai perbualan santai untuk perbualan harian mereka.
Malah dengan pengaruh media sosial dan televisyen juga menyebabkan gaya percakapan seperti ini dianggap sebagai trend berbahasa terkini. Seperti di media sosial, mereka menganggap ia dapat memeriahkan cara komunikasi dengan mengutuk orang yang tidak dikenali. Dengan itu, ia telah menjadikan bahasa Melayu buruk dan merosakkan akhlak mereka kerana mereka mengetahui ia tidak beradab tapi lebih mementingkan trend. Masalah ini lagi mudah terjadi apabila mereka mempunyai pengaruh keluarga dan persekitaran mereka membesar yang kurang baik, kerana kanak-kanak mudah menyerap sesuatu perkara yang ditunjuk di sekeliling mereka, terutamanya ibu bapa. Jadi, sebagai contoh, situasi di mana ibu bapa sering mencarut di depan anak-anak sehingga menjadikan mereka menganggap ia sebagai kebiasaan dan selesa untuk digunakan dalam pertuturan. Ini adalah sangat tidak patut untuk ditunjuk dan diserap dalam pemikiran mereka. Kedua, pengaruh bahasa rojak melalui perkembangan teknologi komunikasi terhadap kehidupan seharian para remaja. Teknologi komunikasi yang semakin canggih dalam menyediakan pelbagai informasi dengan cepat dan tepat telah membuat mereka bergantung padanya dan terbiasa dengan pelbagai penggunaan bahasa, antaranya penghasilan bahasa campuran dan rekaan istilah-istilah baru, sehingga menjejaskan penggunaan bahasa kebangsaan dalam komunikasi seharian mereka. Malah, stesen televisyen dan penerbit turut mengamalkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang dirojakkan dalam menerangkan sesuatu fenomena yang menyebabkan para remaja lebih terpengaruh dan semakin menenggelamkan bahasa Melayu standard dan keasliannya. Lebih-lebih lagi, pada masa kini, para remaja lebih mementingkan berbahasa Inggeris kerana dianggap akan menjamin masa hadapan. Dengan ini juga, beban guru akan bertambah dalam memperbetulkan tata bahasa serta pemahaman bahasa Melayu dalam kalangan remaja. Seterusnya daripada golongan dewasa, iaitu isu yang melibatkan ahli politik, iaitu seorang menteri telah didakwa mengeluarkan kenyataan rasmi dalam bahasa Mandarin. Ia telah mengundang kecaman dan kemarahan daripada rakyat Malaysia kerana ia dianggap seperti menghina perjuangan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Ditambah pula kemarahan itu apabila Menteri Kewangan pada masa itu, iaitu Lim Guang Eng, yang menyatakan perlu dikeluarkan dalam 3 bahasa seperti mana kepelbagaian bahasa di negara Malaysia. Namun, kemarahan ini mengambil kira dengan percanggahan aspirasi rakyat yang sepatutnya memelihara kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan. Assalamualaikum, saya Nur Izzati binti Zahidi akan menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi dilema bahasa Melayu pada masa kini. Terdapat 3 faktor yang ingin dikupas, iaitu pengaruh bahasa Inggeris, pengaruh bahasa rojak dan kecelaruan penggunaan bahasa kasar. Faktor yang pertama iaitu pengaruh bahasa Inggeris dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nuraini Yusof, bahasa Melayu kini berdepan dengan pengaruh bahasa Inggeris yang menjadi bahasa lingua franca global. Bahasa Inggeris bukan sahaja membawa kata-kata asing ke dalam bahasa Melayu, malah mampu menjajah minda bangsa Melayu. Bahasa Inggeris juga menjadi semakin penting apabila bahasa ini banyak digunakan dalam sektor pendidikan tinggi, sains dan teknologi serta perubatan. Bahasa Inggeris juga menjadi bahasa utama dalam urusan perdagangan, pengantarabangsaan dan pelancongan, di mana ianya bukan sahaja digunakan di dalam Malaysia tetapi juga di negara-negara ASEAN dan Asia. Pada zaman moden ini pula, ibu bapa lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perbualan di rumah. Seterusnya, kita juga dapat melihat penggunaan bahasa dalam teknologi komunikasi kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Hal ini menyebabkan penguasaan bahasa Inggeris dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang semakin hari semakin canggih bukan sahaja akan memberi ancaman terhadap kedudukan bahasa Melayu, malah budaya Melayu itu sendiri. Faktor yang kedua ialah pengaruh bahasa rojak. Penggunaan bahasa yang bercampur semakin berleluasa, terutamanya dalam media sosial. Penggunaan bahasa yang bercampur atau dikenali sebagai bahasa rojak adalah suatu jenis penulisan atau pertuturan di Malaysia yang bermaksud sebagai campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Sebagai anggota pentadbiran kerajaan kita cenderung menggunakan bahasa rojak, termasuk dalam ucapan sidang akhbar dan di majlis rasmi. Di media sosial, kita dapat melihat ramai dalam kalangan selebriti kita menggunakan bahasa rojak kerana ianya sudah menjadi satu tabiat bagi mereka bercakap dalam bahasa kebangsaan, diselitkan dengan bahasa Inggeris dan juga struktur bahasa yang disingkatkan. Seterusnya, pencemaran bahasa kebangsaan juga dapat dilihat di dalam drama siaran televisyen
dan revolusi bahasa dalam perbualan seharian masyarakat. Daripada pertuturan harian sehinggalah kepada program-program televisyen, iklan dan radio pada masa kini semakin terdedah kepada bahasa rojak yang menjadi ikutan masyarakat. Berhubungan itu, aliran pertuturan bahasa rojak mencerminkan ketidakyakinan terhadap bahasa Melayu yang betul di mana dapat mencemarkan bahasa kebangsaan. Faktor yang seterusnya ialah kecelaruan penggunaan bahasa pasar. Dalam menelusuri arus globalisasi, bahasa pasar banyak mempengaruhi golongan remaja. Menurut Tan Mat Leng, bahasa pasar merupakan variasi bahasa Melayu yang digunakan untuk berkomunikasi untuk tujuan perdagangan yang telah wujud sejak berkurun-kurun lamanya. Bahasa pasar merupakan satu cara berinteraksi dalam proses jual beli dan kebiasaannya digunakan di pasar ketika membeli belah, tetapi juga digunakan semasa perbualan harian. Bahasa pasar ini biasanya digunakan sesama rakan sebaya di mana bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Dalam hal ini, kecelaruan bahasa pasar boleh dilihat seperti dalam contoh yang telah diberi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amirul Hazir bin Mausin. Saya akan menerangkan langkah-langkah mengatasi dilema bahasa Melayu. Yang pertama adalah kita menjadikan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi. Contohnya kita berkomunikasi dengan orang di tempat kerja dan juga di sekolah. Yang kedua adalah kita menggunakan bahasa Melayu dalam sains dan teknologi, iaitu kita menggunakan fakta-fakta ataupun kita menerjemahkan fakta-fakta ini sains dalam dunia sains ke bahasa kita, iaitu bahasa Melayu. Yang ketiga adalah melalui pendidikan, iaitu kita meletakkan semua bahasa berkonteks, iaitu pun bahasa pengajaran dalam bahasa Melayu. Yang keempat adalah kita melibatkan bahasa Melayu dalam sektor swasta, iaitu yang kita nampak sekarang ni swasta banyak menggunakan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Apa kata kita menerapkan bahasa Melayu ini ke dalam semua syarikat, tak kira kerajaan ataupun swasta. Yang kelima adalah kita haruslah menanamkan perasaan bangga terhadap bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan untuk semua rakyat Malaysia gunakan. Ia adalah bahasa jiwa bangsa. Jadi apa yang saya dapat simpulkan adalah bahasa Melayu sebenarnya dalam dilema, terutamanya pada era globalisasi kini. Namun sebagai rakyat dan juga orang Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah mempersoalkan diri kita, kenapa boleh jadi begini. Adakah kita kurang mencintai bahasa kita, jadi tekuk dada dan selera? Betulkah kita benar-benar mencintai bahasa kita? Kita perlulah menjaga bahasa kita dan juga memartabatkan bahasa kita sejajar dengan perlembagaan persekutuan yang menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Kita perlulah lebih giat memperjuangkan bahasa kita, terutamanya pada era globalisasi kini di mana bahasa asing lebih mendominasi dunia. Jadi kita perlulah sentiasa untuk cintai dan lebih mencintai bahasa kita. Jadi bagi celangan, saya meletakkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa yang saya cintai dan juga saya hargai, kerana bahasa adalah jiwa bangsa. Ia adalah mencerminkan segala bangsa itu. Jadi pada individu yang lemah ataupun penguasaannya, maka perlulah cuba dan juga cuba untuk belajar bahasa ini, kerana siapa lagi bukan kita untuk mempelajarinya. Jadi seterusnya juga kita perlu mempelajari bahasa asing, tapi perlulah dimartabatkan bahasa Melayu dulu. Barulah kita menguasai bahasa-bahasa lain seperti bahasa Korea dan juga bahasa Rusia contohnya. Tidak dilupakan juga adalah untuk kita memperjuangkan bahasa kita apabila tergugat kedudukannya, negarianya tidak hilang di negara ini dan juga terhapus. Jadi cintailah bahasa kita, terutamanya pada era globalisasi kini. Ayuh kita bersama-sama sanjung bahasa kebangsaan kita. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.